Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Anda sedang mendengar podcast Selebriti bersama dengan saya, Nabil Ahmad. Masya Allah. Saya mengharapkan dan saya mendoakan semua yang sedang mendengar ni diberi kesihatan yang sangat baik daripada Allah SWT, diberi kemakmuran jiwa daripada Allah SWT. Sebab apa guys? Sebab ini perkara kesihatan, kemakmuran jiwa, ketenangan fikiran, tak ada berjuta pun belum tentu boleh dapat. Betapa mahalnya. Siapa kata money can buy everything? No, money can't buy you love. Money can't buy you happiness, kan? Money can't buy you peace. Tapi biasalah bila kita dengar patah-patah macam ni, ada je yang akan bangkang. Dia kata, apa tak boleh pula? Boleh, kan? Contoh dia macam hari tu kan, saya dengar ada siapa tak cakap dengan saya. Dia kata, okay, kalau kau kata duit tak penting, sekarang ni mana satu lagi best? Memang duit tak boleh beli kebahagiaan, tak boleh beli ketenangan. Tapi mana kau nak? Kau nak bersedih dalam Viva atau nak bersedih dalam Rolls Royce? Sedih tapi selesa. Macam mana tu? Sedih memang semua orang akan sedih. Tak ada duit boleh beli daripada sedih tu nak jadi gembira kan? Betul. Tapi kau nak sedih kat mana? Nak sedih dalam Viva ke dalam Rolls Royce? Kita pula yang jam. Alamak, ya tak ya juga kan. Best juga kalau bersedih dalam Rolls Royce. Tapi guys, walaupun duduk dalam Rolls Royce, kalau Allah tak bagi ketenangan tu, tak dapat. So, tajuk kita untuk episod kali ini adalah hidup yang aku pilih. Okey, mungkin korang pun dapat tengok macam mana kehidupan seorang selebriti kan. Banyak kehidupan selebriti yang korang boleh tengok. Ada dekat mana-mana. Ada Instagram, ada dekat YouTube, ada yang mewah, ada yang sederhana. Tapi saya rasa saya memilih kehidupan yang agak sederhana. Saya memilih kehidupan yang agak sederhana. Rumah yang sederhana, kereta yang sederhana kan, cara pemakaian yang sederhana. Tapi sederhana saya adalah sederhana yang saya suka. Kan? Sebab ada je orang yang kita boleh tengok diorang pakai branded yang memang brand cow punya, yang memang mahal-mahal punya kan. Bohong kalau saya cakap saya tak ada keinginan untuk merasai benda-benda yang branded, benda-benda yang mahal kan. Pakai kasut, let's say kasut 25,000, kasut 30,000 kan. Pakai baju harga 18,000, bawa beg harga 40,000, naik kereta harga 1 juta, 2 juta. Wow. Kita manusia ni dia lahir Allah bagi sekali dengan nafsu. Kan. So kalau orang yang kalau tak ada nafsu ni, dia akan jadi macam tak tahulah, kurang bersemangat kot untuk hidup. Dia tak ada goal, dia tak ada cita-cita, kan. Dan kat sini kuranglah dia berusaha, kuranglah dia berikhtiar. Sedangkan usaha dengan ikhtiar ni semua adalah tuntutan juga dalam agama kan. Macam mana kan. So kita tak boleh pernah berhenti berikhtiar. Jangan pernah bertuhankan tawakal dan jangan pernah berhenti berikhtiar. Dalam hidup ni kita kena berikhtiar. Kita kena inginkan satu kehidupan yang lebih baik. Tapi bila kita dah dapat, bila kita dah tahu, kita dah rasa macam kehidupan ni dah lebih baik daripada yang dulu, kat situ kita boleh pilih. Kat situ kita boleh pilih macam nak hidup, aku nak hidup lavishnya, biar apa-apa asal bergaya. Pun boleh. Ataupun tak apa sederhana sikit pun okey kan. Dan kenapa guys, kenapa saya memilih untuk hidup bersederhana ni? Sebab saya agak takut dengan penyakit ain orang kan. Saya takut orang tengok saya dengan pandangan ain kan, pandangan yang iri hati, pandangan yang macam bahalah dia ni boleh pakai benda-benda macam ni, pahalah dia ni bahagia sangat macam ni kan. Saya ada kerisauan dan ketakutan dekat situ. Sebab kadang-kadang kita tak tahu apa pandangan orang melihat kita, apa perasaan orang melihat kita kan. Nak pula kadang-kadang kita ni macam tershow off. Kita tershow off kan. Dan kat sinilah kalau boleh kita nak cuba kawal. Macam saya pilih benda-benda yang sederhana, yang sebenarnya siapa pun mampu je beli apa yang aku ada ni kan. Supaya orang tak terlalu iri hati, tak terlalu membenci, sampai
kita pula yang sakit nanti. Kan? Dan kita juga tak nak orang yang melihat kita dalam keadaan tu, dia pula yang akan menanggung dosa. So kita cuba untuk buat. Guys, rambut sama hitam, hati lain-lain. Kita tak tahu apa perasaan orang pada kita, apa percakapan orang pada kita kan. Apa hasad orang pada kita, kita tak tahu. Tapi kita boleh cuba buat orang untuk cool down. Kita boleh buat orang untuk macam, alah, tak ada apalah kan. Dia pun sederhana je nampak. Dia pun nampak macam relax je. So, itulah cara hidup yang saya pilih untuk kehidupan ni. Kalau boleh, bukan untuk menjaga diri saya saja, tapi untuk menjaga diri orang lain juga yang melihat kita. Nak kita ni Allah bagi, bukan setakat Allah bagi kemewahan hidup, Allah bagi pangkat pula. Allah bagi satu kelebihan di mana orang ada keterujaan melihat kita kan. Ada kelebihan, ada tempat-tempat yang kita pergi, orang lain kena tunggu, kita dapat dulu kan. So kadang-kadang ini keistimewaan dan kelebihan yang kita sendiri pun tak sangka Allah nak bagi kan. So as it is lah, cukup-cukup lah kan. Kau dah dapat kelebihan, kau pergi tunjuk pula. Dah kaya pergi tunjuk pula, bagi tahu pula jam ni 800,000 ni kan. Brother ni nak isi minyak motor RM10 pun tak ada. Dengar pula orang cakap macam tu, korang fikir logik guys, tak ke sakit hati? Kan masa saya dulu kan, masa saya dispatch dulu, tayar bocor, kena tolak motor. So sepanjang dekat highway LDP tu, kalau tolak motor, kalau tengok kereta mewah lalu, kita jadi marah. Kita jadi macam, terbaliklah kau. Kan dah dapat dosa kering kat kita kan. Bukanlah saya kata kita nak minta okey semua orang standardizekan kereta, semua bawa Viva. Tak boleh lah. Kan, maksud saya untuk saya sendiri kan, untuk saya sendiri yang bekerja sebagai seorang selebriti ni, yang mana orang melihat kita, orang tengok kita. Ada orang melihat kita untuk ambil kebaikan daripada kita, tapi ada orang melihat kita, dia nampak buruk je dekat kita, dia nampak tak elok je dekat kita. So kita jangan tambah minyak lagi dekat orang-orang macam ni. Kita jangan bakar line, kita nak tunjuk lagi betapa berjayanya kita, betapa hebatnya kita kan. Cukup-cukup. Kejayaan dan kehebatan ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah kan, tak ada kejayaan milik kita, semua kejayaan adalah milik Allah kan. Tak ada kehebatan yang ada kat kita. Kita ni Allah tutup aib kita tu yang nampak kita hebat. Cuba bayangkan Allah tunjuk aib kita dekat orang, habis kita. Tak payahlah. Cuba Allah bagi aib kita ni berbau. Bayangkan berapa banyak benda aib kita buat, makin lama makin busuk bau kita, makin lama makin busuk bau kita, makin lama makin busuk bau kita. Nak tak orang dengan kita? Tak nak orang dengan kita. Maha hebatnya Allah. Allah tutup aib kita dan nampak kita ni macam hebat kan. So segala kehebatan, segala kebaikan kita serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan inilah yang kita cakap, kalau Allah nak balas kebaikan kita, nak bagi kita kehebatan ni pun, kadang-kadang macam saya sendiri pun, saya kadang cakap, ya Allah, kalau adalah benda hebat-hebat kau nak bagi aku lepas ni pun, aku harap kau bagi aku masa kat akhirat ya Allah. Waktu yang tak ada siapa boleh tolong kita, tak ada apa yang boleh bantu kita, masa tu lah ya Allah kan. Benda yang kalau kau nak bagi aku kat dunia ni, masa tu lah kau bagi aku ya Allah kan. Kau tolong aku masa dekat akhirat tu. Satu alam, satu dunia, satu tempat yang kita pun tak tahu macam mana nak tempuh, apa yang perlu kita ada untuk kita nak lalu. Tapi Tuhan dah bagi tahu dah, tak ada doa yang aku tak bagi, tak ada doa yang aku tak angkat, tak ada doa yang aku tak makbulkan. Cuma waktu dia saja. Ada yang aku bagi kat dunia, ada yang aku bagi dekat akhirat. Kalau itulah yang janji Allah pada kita, kenapa tidak kita pilih untuk dapat kelebihan-kelebihan dan kebaikan-kebaikan ni di waktu akhirat. So macam Nabi sendiri pun, Nabi adalah miskin pilihan. Nabi pilih untuk miskin, sedangkan Allah bagi dia segala kekayaan dunia ni. Segala apa yang Nabi inginkan, gunung-gunung boleh ditukar menjadi emas, tapi Nabi pilih untuk menjadi miskin. Kenapa? Sebab kalau dalam hadis sendiri kan yang saya baca, kelebihan orang miskin taat Allah dengan orang kaya taat Allah adalah beza mereka masuk syurga terlebih dahulu. Orang miskin taat Allah ni, dia akan masuk syurga Allah 50 tahun ataupun 500 tahun lebih awal daripada orang kaya yang taat Allah. So guys, bayangkan bila kita tengok satu orang susah,
yang taat dengan Allah. Inilah ciri-ciri mereka-mereka yang akan dapat masuk syurga 500 tahun awal daripada orang yang ada harta. Walaupun dia taat Allah, tapi jauh jarak beza dia nak masuk syurga terlebih dahulu tu. Allahu Akbar. So bila kita belajar pasal benda ni, bila kita tahu tentang perkara ni, adakah kita akan memilih lagi untuk meminta segala kekayaan di dunia ni diberikan kepada kita? Ataupun memang Allah bagi kekayaan tu, tapi macam mana kita nak salurkan kan? Ke mana kita nak hantar apa yang kita boleh buat? Allahu Akbar. So guys, cara hidup adalah pilihan masing-masing. Kita ada je, ramai je yang kita tengok kan, orang kaya tapi buat masjid, buat surau, buat madrasah, bantu orang susah. Ini semua jambatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita persiapkan diri kita, untuk kita bawa diri kita ke alam akhirat nanti. So guys, daripada tadi saya dah kongsikan dengan anda semua, saya memilih cara hidup yang sederhana dekat dunia ni. Semoga Allah limpahkan kita dengan kemewahan di akhirat, insya-Allah. Sama-sama kita doakan each other, okay? Dan saya sukalah quote ni sebenarnya kan. Bila kita cerita pasal pandangan-pandangan orang pada kita, kenapa aku nak kena pilih hidup sederhana sedangkan aku boleh hidup lavish, mewah, kaya. Sebab guys, kita tak nak orang melihat kita dengan kekayaan yang kita ada dan orang memberi kita pujian demi pujian yang akan akhirnya menghanyutkan kita, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza kan? Beza orang yang dia tak show off, dia tak tunjuk, dia akan dapat komen-komen yang okey, biasa-biasa. Tambah-tambah lagi kalau orang susah, dapat nasihat lagi banyak. Kan? So bayangkan satu kehidupan yang mana hidup kita ni sentiasa diberikan nasihat. Ingat Tuhan kan, kau tu susah, kau tu tak ada apa kan, minta dengan Allah. Bayangkan sepanjang hidup kita orang nasihat kita, hari-hari ingatkan kita pada Tuhan, dan hari-hari kita pun duk minta. Orang susah ni dia minta, dia tengok orang lain senang, dia minta. Dan inilah tujuan kita hidup, tujuan kita dijadikan dekat atas dunia ni. Minta pada yang satu, minta pada yang Maha memiliki, minta pada yang Maha memberi, insya-Allah. So guys, next episode kita akan sembang pasal iri hati. Penyakit hati ni kena bawa ustaz lah masuk kan. So guys, kalau korang yang tengah mendengar ni, kalau korang nak season yang akan datang, season yang kita panggil kan, season yang akan datang Celebrity Podcast bersama saya Nabil Ahmad ni, kalau perlu ada ustaz untuk bersama kita untuk elaborate lagi kan tajuk-tajuk kita ni, korang boleh je komen. Manalah tahu komen korang ni kita terima, kita bawa ustaz kan. Syok lah sikit. So guys, until next time, jaga diri, jaga SOP sunnah Prophet Muhammad SAW. Kita jumpa lagi di Celebrity Podcast bersama dengan saya Nabil Ahmad. Assalamualaikum, bye bye.